Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, jadi insya-Allah kita sambung tafsir surah Tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita sambung surah Tabarak ni, jadi kalau secara umumnya, maksud kita bincang sesama kita lah. Maksudnya kalau secara umumnya, kalau kita membaca, Waalaikumsalam sahabat kita Muhaimin. Jadi kalau kita baca surah Tabarak ni, dia permasalahannya, maksudnya surah ni dinamakan sebagai Al-Munjiyah, surah penyelamat. Waalaikumsalam. Jadi persoalan ni, bagaimanakah surah yang 30 ayat ni, Waalaikumsalam sahabat kita Muhammad Hazwan. Jadi macam mana surah yang 30 ayat ni dia boleh diistilahkan sebagai Al-Munjiyah, penyelamat. Jadi secara umumnya, kalau kita baca 30 ayat tu, kita seolah-olah sedang baca satu surat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham surat tu daripada awal sampai habis, lepas tu besok kita ulang lagi awal sampai habis, lepas tu kita ulang lagi awal sampai habis. Jadi surah Tabarak ni dia, walaupun dimulai dengan lafaz Tabaraka tu supaya Allah Ta'ala nak bagi tahu aku ni baik, kan? Aku ni banyak kurniaan, aku ni Rahman Rahim, aku ni pengampun penyayang. Tapi lepas saja kalimat Tabaraka tu sampai kepada akhir surah tu sebenarnya amat menakutkan. Surah Tabarak ni kalau kita baca, maksudnya kalau kita mempelajari terjemahannya, maksudnya daripada awal sampai kepada habis dah tu, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menegur manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengugut manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kemurkaan. Allah Subhanahu Wa Taala mengherdik manusia di dalam surah tersebut. Jadi itulah faedah kita membaca surah Tabarak. Maknanya kalau kita baca dalam bahasa Melayu, setiap hari kita ulang, dia akan timbul dalam diri kita rasa ketakutan. Jadi persoalannya, apakah faedah rasa ketakutan tersebut? Jadi ketakutan diperlukan untuk memulakan ibadat. Maksudnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu, semasa dia tadi menulis kitab Minhaj Al-Abidin, perjalanan manusia yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali dia bagi tahu permulaan ibadat manusia ialah khatirul faza'. Khatirul faza' tu maknanya lintasan ketakutan. Maksudnya Allah Ta'ala campakkan dalam dirinya ketakutan yang amat sangat. Takut dia rasa macam nak mati, kan? Takut dia rasa takut kepada Allah, takut kepada dosanya amat banyak. Jadi apabila Allah Ta'ala campak saja lintasan tadi itu, maka segeralah bertobat. Maknanya segeralah beribadat, segeralah mencari guru untuk kita tadi beribadat. Sebab nanti lama, bila lintasan tadi tu dah lama, dia dah sejuk, kan? Jadi dah hilang ketakutan tu. Jadi dia khawatir manusia tu jadi lalai balik semula. Jadi apabila kita membaca surah Tabarak, yang kita baca setiap malam tadi tu, secara umumnya surah tadi, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mencerita kematian, mencerita hidup, kan? Mencerita manusia kafir, mencerita orang yang didekat masukkan dalam neraka, kan? Mencerita Allah Ta'ala boleh menggoncangkan bumi, Allah Ta'ala boleh merejam daripada langit. Itu secara umum lah yang kita akan bincang insya-Allah satu persatu ayat dari itu. Surah Tabarak yang kita baca tadi. Jadi kalau orang tu baca dan 10 tahun dia baca surah Tabarak tadi tu, walaupun dia faham ataupun tak faham, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mencampakkan rasa takut tadi. Takut ke dalam dirinya, Allah Ta'ala akan campakkan juga supaya dia tadi tersedar daripada kelalaian dan dia akan mula beribadat. Dari itu yang nak kita
daripada satu sudut tu kita tahulah bagaimana surah tadi diistilahkan sebagai Al-Munjiyah. Dia menyelamatkan kita daripada seksa kubur. Maksudnya kalau dah terselamat daripada seksa kubur, akan terselamatlah daripada semua seksaan-seksaan selepasnya. Tapi daripada sudut manakah surah Tabarakah tadi tu? Surah Tabarak tadi dia menyelamatkan manusia kerana dia menakutkan manusia. Dan dia menakutkan manusia, dan ketakutan tadi moga-moga akan menyebabkan manusia tadi berhenti daripada maksiatnya, kan, tersedar daripada kelalaiannya dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebagai maklumat kita lah sama-sama apabila kita sedang membincangkan surah Tabarak yang kita baca pada setiap malam. Jadi bila kita baca setiap malam tu, kita ialah memang sebab makna tu dalam bahasa Arab. Cuma kita baca surat ataupun kita baca surah dengan Melayu dia kata surat, kan, Arab dia kata surah. Jadi kenapa kita baca surat yang Allah Taala hantar kepada kita ni, cubalah kita baca dengan, kalau kita rasa susah nak baca bahasa Arab ni, kita baca terjemahan tu saja. Baca terjemahan dengan suara yang kuat, kita perdengarkan kepada diri kita terjemahan tersebut. Moga-moga kita sedar, surah Tabarak ni Allah Ta'ala mengancam, kan, Allah Ta'ala mengunggut, kan, Allah Ta'ala menegaskan, aku dah bagi amaran, sekiranya kamu tak kembali kepada aku, kan, maksudnya sekiranya kamu tidak bermula ibadat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memurkai seseorang tersebut. Jadi itu beberapa faedah lah daripada nama surah Tabarak tadi. Jadi hari ini insyaAllah kita sambung, kan, di masa yang ada sedikit ni, kita sambung beberapa perbincangan tentang lafaz di awal surah Tabarak. Jadi sampai kita kepada lafaz wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebagai maklumat umum kepada kita, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tabarakallazi biyadihil mulk, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ayat pertama maksudnya tabaraka allazi itu bermakna yang. Selepas tu biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pertama sekali ayat tadi macam ni, maksudnya tabarakallazi, amat banyak kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala yang. Jadi yang tadi tu dia ada dua. Pertama, yang biyadihil mulku. Kedua, yang huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya kalau kita belajar dalam bahasa Arab, tabarakallazi, kan, maksudnya maha banyak keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala yang. Jadi lafaz allazi tadi tu, lafaz yang berada di awal kalimat kedua daripada surah Tabarak tadi, lafaz yang tadi tu disyarahkan dengan dua ayat. Ayat pertama, biyadihil mulku. Ayat kedua, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi daripada lafaz allazi tadi tu, dia disyarahkan kepada kita dengan dua bentuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi huruf waw yang huruf waw pada wa huwa ala kulli syai'in qadir tadi tu, huruf waw tadi ialah wawul ataf. Maksud waw yang menyambungkan antara wa huwa ala kulli syai'in qadir dengan biyadihil mulku. Jadi apabila kita baca ayat pertama tadi tu, amat banyak kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di tangannya hak milik segala makhluk di dunia, dan Allah Subhanahu Wa Taala amat berkuasa kepada segala sesuatu. Jadi itu dua silah kepada isim mausul. Maksudnya allazi dia ialah isim mausul. Jadi allazi pada ayat yang pertama tadi diterangkan dengan dua ayat. Pertama biyadihil mulku, yang kedua ialah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma secara umumnya apakah perbezaan biyadihil mulku dan apakah perbezaan wa huwa ala kulli syai'in qadir? Kerana dua tu ialah penerang kepada allazi. Lafaz allazi, Allah yang tadi diterangkan dengan dua ayat. Jadi ulama tafsir menyatakan di dalam tafsir mereka, allazi biyadihil mulku tu merujuk kepada tasarruf.
merujuk kepada pentadbiran. Maksudnya Allah Ta'ala nak menghidupkan, Allah Ta'ala nak mematikan, Allah Ta'ala nak mengangkat seseorang kedudukannya, Allah Ta'ala nak merendahkan, Allah Ta'ala nak meramaikan bilangan, Allah Ta'ala nak mengurangkan bilangan. Maksudnya Allah Ta'ala mengubah sifat seseorang, sehat, tidak sehat, tua, muda. Itu semua merujuk di bawah lafaz biyadihil mulku. Maksudnya Allah Ta'ala nak mengubah hati seseorang, itu semua merujuk di bawah lafaz biyadihil mulku. Dan beza dengan wahuwa ala kulli syai'in qadir, dia merujuk kepada mengadakan dan meniadakan. Maksudnya, biyadihil mulku, dia merujuk kepada perubahan. Perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Daripada tua, daripada muda kepada tua, daripada sehat kepada tidak sehat, daripada tidak beriman kepada beriman, kan, daripada kufur kepada keislaman. Itu semua dirujuk kepada lafaz biyadihi. Sebagaimana yang kita dah bincang tadi, hati manusia tadi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengubahnya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza yang wahuwa ala kulli syai'in qadir itu, dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan dan meniadakan. Dia merujuk kepada makhluk alam semesta ni, dia dihukumkan sebagai mungkin. Mungkin tu maknanya al-imkan. Maknanya kiri kanan neraca makhluk ni dia istilahkan sebagai sama berat. Dia boleh ada dan dia boleh tiada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menzahirkan alam semesta dengan kudratnya. Jadi itu secara umum lah, maksudnya yang kita nak bincang waw pada wahuwa ala kulli syai'in qadir tadi, dia ialah wawul ataf. Waw yang menyambungkan dua ayat, dan kedua-dua ayat tadi menerangkan makna al-lafi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di awal ayat, surah Tabarak tadi memberitahu bahawa dia mempunyai kuasa sepenuhnya daripada sudut perubahan sifat dan daripada sudut mengada dan meniadakan zat. Maksudnya segala sifat yang ada pada diri kita ni, sifat yang kuat, sifat yang lemah, mendengar, melihat, semua tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi yang kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan manusia, menzahirkan penciptaan manusia. Dan itu kedua-duanya ialah nikmat yang amat agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengurniakan kepada kita zat di bawah lafaz wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan mengurniakan kepada kita sifat di bawah lafaz biyadihil mulku. Jadi itu dua sifatnya sepatutnya kita memahami tabaraka tadi. Maksudnya daripada manakah sudut terlampau banyaknya kurniaan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sudut segala sifat yang diberikan kepada kita, mata, penglihatan, ilmu, pendengaran, kan, kita boleh merasa makanan, kan, kita boleh merasa minuman, kita boleh rasa sedih, kita boleh rasa gembira, kan, kita boleh rasa ketenangan. Tu semua tu di bawah lafaz biyadihil mulku. Dan dalam masa yang sama kita kena ingat ada satu nikmat yang amat besar, ialah Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan manusia. Dari tu dua sudutlah yang ulama nyatakan daripada lafaz biyadihil mulku yang merujuk kepada perubahan sifat, wa huwa ala kulli syai'in qadir merujuk kepada penzahiran zat manusia. Zat tu maknanya tubuh badan kita, jasad jisim ni. Okay, jadi sekarang sebagai kita punya pengetahuan am, lafaz waw di dalam bahasa Arab dia ada pelbagai bentuk penggunaan. Dia ada wawul hal, kan, dia ada wawul istinaf. Tapi waw yang berada di dalam lafaz wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, maksud ramai ulama-ulama tafsir menghukumkannya sebagai wawul atfi. Maksudnya waw ataf, waw yang menyambungkan antara dua ayat. Okay, jadi sekarang ni lafaz waw ni, apabila dia menyambungkan antara dua ayat, dia mempunyai makna al-jam'i. Lafaz waw yang menyambungkan antara dua ayat, dia membawa makna al-jam'u. Sebagai contohnya kita buat ayat Ja'a Zaidun wa Bakrun, datang Zaid wa Bakrun. Jadi kita ada satu hukum. Hukum ni ialah datang. Jadi hukum datang ni diberikan kepada Zaid, Ja'a Zaidun, dan kita berikan juga hukum datang tersebut, kita gabungkan hukum tersebut kepada Bakrun. Jadi huruf waw tadi tu dia menggabungkan dua perkara di bawah satu hukum.
Kalau kita kata ja'a Zaidun, maknanya Zaid seorang saja datang. Tapi bila kita kata wa Bakrun, maksudnya kita menggabungkan bakar di bawah hukum kedatangan. Jadi sekarang ni lafaz waw dia merujuk kepada al-jam'u. Itu maksudnya kita ingatlah kan, maksudnya daripada segi bahasa, lafaz waw dia merujuk kepada penggabungan dua perkara. Jadi lafaz waw ni untuk kita punya panduan lah. Dia disebut dua kali di dalam surah Fatihah. Mana lafaz waw yang kita baca wa huwa alam ataupun waw yang disahkan sebagai kata sendi ni yang menyambungkan, dia datang dua kali di dalam surah Fatihah. Pertama sekali di ayat yang terakhir. Maksudnya waladdallin. Jadi kenapakah ulama kata waw tadi datang pada ayat yang terakhir tadi? Kerana dia nak merujuk kepada penggabungan. Penggabungan yang pertama sekali yang paling penting, sebab kita dah bincang sebelum ni, mungkin dalam pengajian sebelumnya. Apabila kita bincangkan surah Fatihah, kita akan bermula daripada bawah. Kita berada di paling bawah sekali, lepas tu barulah naik kepada surah Fatihah tadi. Jadi kita di dalam surah Fatihah, kita duduk pada kalimat dhalin. Maksudnya orang yang tak ada pengetahuan. Orang yang tak ada ilmu. Kan lahir dalam keadaan kejahilan. Kena pergi sekolah rendah, kena pergi sekolah menengah, kena pergi universiti, kena mengaji Quran, mengaji Iqra'. Macam-macam yang kita kena mengaji. Jadi kita, asal kejadian kita ialah dhalin. Maka kita tadi ialah manusia yang tak ada panduan, tak ada ilmu. Jadi apabila kita tadi dah bersifat dhalin, maka sebelum lafaz dhalin tadi tu, Allah Ta'ala letakkan huruf waw. Waladdallin. Jadi waw tu dia merujuk kepada penggabungan. Jadi pertama sekali yang kita kena fikirkan sebagai manusia, kita nak kena menggabungkan diri kita dengan allazina an'amta. Maksudnya di dalam surah Fatihah tadi, kita baca allazina an'amta, orang-orang yang kamu beri nikmat, wahai Allah Subhanahu wa taala, alaihim, ke atas mereka. Jadi itu pertama sekali yang kita kena fikirkan apabila kita menyebut ataupun kita membincangkan huruf waw ni. Maksudnya waw tadi ialah penggabungan. Jadi apabila kita hidup di dunia, perkara yang paling penting apabila kita balik ialah kita menggabungkan diri kita dengan allazina an'amta alaihim. Maksud allazina an'amta alaihim tu seperti kerana orang yang kita nak belajar semayang, kita carilah orang yang ada nikmat pengetahuan semayang. Maka kita duduk bersama ni, kita belajar. Lepas tu ada orang yang ada pengetahuan tentang Al-Quran. Dia mahir membaca Al-Quran. Jadi sekiranya kita nak mempelajari Al-Quran, kita kena menggabungkan diri kita dengan orang yang mempelajari Al-Quran tersebut. Cuma apabila kita dah makin dewasa, umur kita dah 30, 40 ni, sepatutnya kita dah mula rasa, semua benda tu kita dah belajar. Maksudnya kita dah rasa makan pun dah makan tiap-tiap hari. Minum pun kita dah minum setiap hari. Apa lagi? Sekolah pun semua dah pergi. Universiti pun semua dah pergi. Sijil semua dah dapat. Jadi sepatutnya kita akan merasakan ada kekosongan di dalam hati manusia. Maksudnya kita sepatutnya rasa hati kita dah mula kosong. Maksudnya hati kita tak ada makanan. Hati kita tak ada minuman. Maka pada ketika itu, kita kena menggabungkan diri kita dengan allazina an'amta alaihim. Dengan orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nikmat makanan rohani tadi. Jadi itu ialah kemuncak nikmat yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Ialah Allah Ta'ala menggabungkan kita dengan allazina an'amta alaihim. Jadi itu faedah daripada huruf waw. Kan maksud huruf waw, di mana saja kita jumpa di dalam Al-Quran, kita kena ingat waw bermaksud penggabungan. Maksudnya sama waw tadi kalau waw kata sendi. Jadi apabila waw tadi kita jumpa, kita kena kaji diri kita. Adakah diri kita sudah dihimpunkan dengan orang-orang yang telah Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Jadi sebab itulah Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu dia berkata, man aradallahu bihi khairan awqa'ahu fi suhbatis sufiyah. Maksudnya ini panduan kepada kita. Maksudnya adakah Allah Ta'ala inginkan kepada kita kebaikan yang banyak. Kebaikan jasmani rohani. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, man aradallahu bihi khairan, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, awqa'ahu fi suhbatis sufiyah, Allah Taala akan meletakkannya di dalam persahabatan dengan ahli-ahli tasawuf. Maksudnya Allah Taala akan menjadikan dia bersahabat dengan ahli-ahli tasawuf, iaitu ahli-ahli tarekat. Dan ini ialah ungkapan kan daripada ulama-ulama Islam
Jadi kita sajalah yang nak memilih untuk meletakkan diri kita ataupun sebaliknya. Dan sebahagian daripada ulama-ulama mereka berkata, contohnya Imam Malik bin Dinar, dia berkata, innaka an tanqul al-ahjar ma'al abrar khairun laka min an ta'kul al-khabis ma'al fujar. Maksud Malik bin Dinar dia berkata, wahai manusia, sekiranya kamu mengangkat batu, maksudnya buat kerja susah, maksudnya buat kerja menyakitkan badan, ma'al abrar, berserta dengan orang-orang yang soleh, khairun laka min an ta'kul al-khabisa ma'al fujar. Lebih baik daripada kamu memakan khabis ni, maksudnya satu makanan gandum bercampur dengan minyak yang sedap lah, ma'al fujar, bersama-sama orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Dari itu satu makna yang perlu kita hadirkan apabila kita tadi bertemu dengan huruf waw di dalam Al-Quran. Jadi setelah kita bincang waw di dalam surah Fatihah tadi itu, dia tujuannya ialah menggabungkan kita antara dhalin ni dengan allazina an'amta alaihim. Jadi apabila kita dah berjaya bergabung dengan an'amta alaihim tadi tu, maksud kita kena berhati-hati dekat sebab tengah-tengah tu ada maghdub alaihim. Maghdub alaihim ni ialah manusia-manusia dan setan-setan nafsu dunia yang menghalang kita daripada allazina an'amta alaihim. Jadi yang kedua kan, huruf waw tadi di dalam surah Fatihah dia duduk dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, jadi ini ialah kemuncaknya. Maksudnya apabila kita dah berjaya menggabungkan diri kita dengan allazina an'amta alaihim, jadi apakah faedah dari itu? Faedah ni ialah kita akan dikurniakan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya kita akan dikurnia dengan iyyaka na'budu tu dia isyarat kepada ilmu syariat. Wa iyyaka nasta'in dia isyarat kepada ilmu hakikat. Maksudnya apabila kita menggabungkan diri kita dengan allazina an'amta alaihim, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kita menggabungkan antara zahir dan batin. Itulah makna syariat dan hakikat. Maksud kita ni, kita terbentuk daripada zahir dan batin. Maksudnya kita maklum Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata dalam Quran, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala mengurniakan nikmat kepada manusia zahir dan batin. Dan kita pun buat dosa sama juga, kan, buat dosa zahir dan batin. Jadi salah satu faedah yang kita dapat apabila kita menggabungkan diri kita dengan allazina an'amta alaihim ialah kita boleh menggabungkan antara na'budu dengan nasta'in, antara zahir perbuatan yang kita lihat sekarang ni. Maksud kita kata kita bekerja, kita rasa kita yang bercakap, kan, kita rasa kita yang berusaha, kita yang menyara keluarga, maksud kita yang mendidik anak-anak kita, kita yang membesarkan anak kita, itu dipanggil zahir. Tetapi zahir tersebut sekiranya kekal sedemikian, maka orang tadi fasik. Kerana orang tadi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dituntut untuk menggabungkan dengan wa iyyaka nasta'in. Maksudnya dalam masa yang sama, kita kena beriktikad secara batin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi pertolongan. Dan apabila kita berjaya, kita kena mengembalikan semua kejayaan itu kepada Allah. Sekiranya kita lihat ada kelebihan kepada diri kita, kita kena kembalikan semua kelebihan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bergerak sekalipun, kita berjalan, kan, kita merasa sesuatu rasa, kan, kita makan apa semua tu, kita kena mengetahui hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu faedah, kan, apabila kita tadi digabungkan dengan allazina an'amta alaihim. Jadi dalam Fatihah tadi dari dua waw tu. Pertama waw, maksudnya kita menggabungkan zahir kita dengan allazina an'amta alaihim, barulah kita dikurniakan untuk menggabungkan zahir dan batin yang ada pada diri kita. Dari itu isyarat daripada huruf waw. Di mana saja kita berjumpa huruf waw nanti di dalam Al-Quran, kan, sekira waw tadi dia merujuk kepada kata sendi, maka hendaklah kita mengingati tujuan kita hidup di dunia. Kan, tujuan kita hidup di dunia ialah menggabungkan antara zahir dan batin. Menggabungkan antara zahir syariat dan kita nak menggabungkan dengan batin hakikat tersebut. Apabila kita menggabungkan kedua-duanya, barulah kita terselamat daripada dhalalin mubin, kan, kesesatan yang nyata. Dan kesemua Nabi-Nabi dan Rasul datang untuk mengajarkan kepada manusia zahir dan batin tersebut.
kan. Zahir dan batin tadilah yang nak diajarkan. Cuma dia memerlukan kepada, macam yang kita bincang sekarang ini, dia ialah teorinya. Kan kita bincang sekarang ini ialah pengetahuannya. Tetapi dia memerlukan kepada rasa. Setiap orang perlu merasai perkara tersebut. Dia perlu merasai zahir dan batinnya sendiri, barulah sempurna penggabungan tadi. Jadi moga-moga Allah SWT memberikan kepada kita penggabungan antara zahir syariat dan batin hakikat tersebut. Moga-moga kita tadi berada di dalam petunjuk, kan. Apabila kita tadi dikurniakan dengan penggabungan tadi, barulah kita tadi diistilahkan sebagai manusia yang selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terlepas daripada syirik yang tersembunyi. Dan kerana syirik tersembunyi itulah yang paling menakutkan. Wallah Subhanahu Wa Taala alam. Jadi dah sampai penghujung ni lah, pukul 10.30 ni. Jadi kita berhenti dulu. Jadi insya-Allah besok kita sambunglah beberapa kalimat yang lain. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Jadi insya-Allah sekiranya Allah Taala izin, kan kita sambunglah pada pengajian yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.